Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah misteri kita pada kali ini adalah kisah yang disharekan oleh salah seorang hamba Allah ni, yang dia tak bagi tahu nama dia apa. Jadi saya pun tak bagi tahu jugalah. Jadi saya pun tak pasti sama ada dia ni perempuan ataupun lelaki. So saya tak akan bagi nama untuk video kali ini, okey? Jadi kisah misteri yang dia dan juga adik-beradik dia alami ni berlaku lepas dia orang sekeluarga pindah masuk ke rumah baru. Katanya rumah tu rumah biasa je, cuma rumah tu 2 tingkat. Rumahnya cukup simple, dekat bahagian atasnya ada 2 bilik dan dekat bahagian bawahnya pula ada ruang tamu, dapur dan juga toilet. Saya pun pernah tinggal juga dekat rumah yang macam yang digambarkan ni. Masa tu saya tengah study, so saya tinggal dengan member saya lah. Rasanya sebiji macam yang dia gambarkan. Jadi mak dia ni sebenarnya suri rumah. Cuma pada masa tu, pada tahun 90-an, ada kegawatan ekonomi semua kan. Jadi mak dia terpaksalah keluar bekerja kilang untuk tolong ayah dia. Yelah, untuk sampung kos itu ini semua kan. So dekat rumah tu tinggallah dia 4 beradik. Diorang berdikari lah, masing-masing saling menjaga antara satu sama lain. Kena jaga diri sendiri juga kan. Jadi kisah seram tu bermula daripada tahun pertama dia tinggal dekat rumah tu. Katanya masa tu umur dia baru je 9 tahun. So dah dia? Jom kita mula. Okey, pada masa tu dia dengan kakak dia sekolah sesi pagi. Adik dia lagi 2 orang pula sekolah sesi petang. Jadi akak dia ni memang aktif sangat dekat sekolah. Dengan koko lagi, dengan sukan lagi. Jadi setiap hari lepas kakak dia tu balik ke rumah je, dia akan bersiap-siap sebab nak pergi balik dekat sekolah. Katanya ada latihan hoki pula kat sekolah. So memang dah jadi kebiasaan dia lah untuk tinggal dekat rumah tu seorang-seorang. Ya kan, adik dia yang 2 orang lagi kan sekolah tengah hari. Jadi ada satu hari tu dia pergi bawah. Lepas tu dia makan tengah hari lah. Dah siap makan tengah hari semua, dia naik ke bilik. Katanya bilik dia tu tak besar mana dan dia orang kongsi berempat. 3 orang tidur dekat atas katil dan seorang lagi tidur dekat bawah beralaskan toto macam tu. Katanya sebab tengah hari tu macam panas sangat, jadi dia pun decide untuk tidur dekat atas toto adik dia. Masa tu lama jugalah dia tertidur dan tiba-tiba je dia rasa macam, kenapa rasa ada orang tengah perhatikan dia Dia ni pula jenis yang takkan boleh tidur kalau ada orang. Sebab dia rasa macam orang tu akan perhatikan dia yang tengah tidur tu. Katanya pernah jugalah dia tertidur, lepas tu akak dengan adik-adik dia ni macam nak usik dia lah. Lepas tu tenung dia yang tengah tidur kan. Walaupun dia tengah tidur pada masa tu, dia boleh terjaga tau. Jadi macam itulah perasaan dia masa dia tengah tidur pada tengah hari tu. Rasa seolah-olah ada seseorang yang tengah perhatikan dia sekarang ni. So sebab perasaan tu macam tak best kan, dia pun paksalah diri dia untuk buka mata. Masa tu dia buka mata perlahan-lahan macam tu kan. Macam mamai-mamai jugalah. Buka mata pun tak nak je. Jadi dalam sama-sama dia buka mata tu, mamai tu, dia boleh nampak ada seorang budak perempuan baya-baya dia macam itu, 9 tahun kan. Dan rambut budak perempuan tu ada paras bahu. Dan budak perempuan tu pula ada berdiri betul-betul dekat hujung kaki dia. Katanya rambut budak perempuan tu ada paras bahu macam ini dan dia pakai baju bunga-bunga paras luntut. Budak perempuan tu berdiri tegak je dekat situ dengan tangannya lurus ke bawah dan juga kepalanya ni macam agak menunduk sikit sebab pada masa tu dia tengok je ke arah hamba Allah ni. So sebab budak perempuan yang mengerikan tadi tu macam agak menunduk kan, jadi rambutnya ni macam menutupi lah sebahagian besar daripada mukanya. So dia macam tak nampak dengan jelas raut wajah budak perempuan tu. Jadi pada masa tu sebab dia mengantuk sangat, dia pun pejamkan mata sambil-sambil dalam hati dia ni duk membebel lah, dah akak aku ni kenapa nak tenung-tenung aku tengah tidur. Dan tiba-tiba je dia teringat, kata bukankah akak aku ni pergi training hoki? Aku sendiri yang tutup pintu pagar tengok dia pergi ke sekolah balik untuk training. Aku seorang je lah dekat rumah sekarang ni. Dah, dia pun macam tersentak kan. Dan dia buka mata, dia bangun dalam keadaan terduduk atas toto tadi. Dan dia tengok budak perempuan tadi dah tak ada. Tak puas hati, dia turun ke tingkat bawah. Dia pergi cek dekat sekitar toilet, dekat ruang makan, ruang tamu semua. Tapi
tak ada pula dia nampak ada kelibat orang ke apa. Ruang dekat bawah tu semuanya sunyi je. Dah memang sah dia seorang je yang ada dalam rumah sekarang ni. So masa tu dalam keadaan keliru dan dia pun dalam ketakutan juga kan, dia duduk je dekat atas sofa dekat depan TV sambil-sambil dia macam mengimbas kembali apa yang dia nampak sebelum ni. Masa tu dia terfikir nak pergi naik ke atas balik, kat tingkat atas. Lepas tu pergi check lah kat dalam bilik tu, sekitar bilik tu semua kan, cek bawah katil ke apa kan. Tapi tak berani pula dia buatnya, tiba-tiba datang merangkak ke arah dia ke apa kan. So dia pun batalkan niat tu. Jadi pada masa tu dia cuma duduk je dekat sofa sampailah semua orang balik. Okey, tak lama lepas tu katanya pada masa tu ramai yang akan cari kayu pelet macam tu kan. Lepas tu buat perabot lah, macam-macam lah. Ayah dia pun sama juga. Katanya ayah dia ni macam pandai jugalah dalam bertukang. Jadi almari dalam bilik dia orang pada masa tu semuanya ayah dia yang buat. Jadi ada satu almari kabinet ni, asalnya almari tu dia buat rak buku. Tapi dia dan juga adik-adik dia pergi jadikan rak almari itu sebagai rumah anak patung. Biasalah kan nak main-main dengan anak patung semua kan. Katanya dekat dalam rumah anak patung tu dia orang buat almari, katil, sofa, meja, dinding, semuanya dia orang buat sendiri dengan saiz yang kecil lah. Dan ada juga beberapa patung Barbie yang kecil-kecil, dia orang akan letak patung Barbie tadi dekat dalam rumah anak patung tadi lah. Dah rumah patung tu juga siap ada ni piano. Katanya ala-ala macam rumah orang kaya macam tu. Piano ni pula kalau dia orang buka penutupnya akan keluar lagu tau. Tak perlu nak petik, tak perlu nak tekan. So sebenarnya piano tu jenis macam music box macam tu lah. Dan music box tu sebenarnya dah rosak dah, dan memang tak keluar bunyi pun. Tapi boleh je lah nak buat main kan, nak letak dekat buat display dekat rumah anak patung ni tadi, nampaklah sikit macam grand-grand macam tu. Ada satu malam tu bilik dia semua dah gelap tau, dan kakak dia kejutkan dia. Weh, bangunlah. Dia pun macam mamai macam tu, buka mata. Kakak dia pun cakap macam ni, tu piano awak bunyi tu. Dan dia pun macam dengar kan, amati betul-betul. Betul, bunyi piano tu datang daripada satu almari yang tertutup. Tapi bunyi dia lain macam tau, sumbang semacam je. Cuma bunyi tu masih lagi bunyi muzik asal, tapi tersekat-sekat lah. Dan katanya seakan-akan bunyi kaset yang rosak macam tu, melirik je kan. Masa ni dia rasa macam seram sejuk je. Dan dia tengok jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. Jadi dia pun bangun lah kan. Dia gagahkan diri, dia bangun. Dia pergi ke arah kabinet tu. Dalam ketakutan ni, dia pergi slow-slow dekat arah kabinet tadi. Dia buka kabinet tu. Lepas dia dah buka, dia nampak ada satu patung Barbie yang kecil tu tengah duduk dekat kerusi piano tau. Dan tangan patung tu pula ada dekat atas keyboard, ala-ala macam dia tengah main piano macam tu lah. Masa tu dia memang takut sangat, dan dia macam berkira-kira nak ambil ke tak kan. Kalau nak ambil hulur je tangan macam tu, tiba-tiba je patung tu palingkan muka ke arah dia macam mana. Dah dia beranikan diri, dia malas nak fikir panjang. Dia pergi ambil patung tadi, dia campakkan patung tu ke dalam almari, dan dia ambil piano tadi, pergi simpan dekat dalam laci almari. Dah tu dia pergi ambil music box piano tu, pergi simpan dekat dalam laci almari yang lain. Dah pintu almari tadi dia tutup rapat-rapat, sebab dia tak nak ada patung tu semua ataupun barang-barang dalam tu tiba-tiba je melompat keluar kan. Dan malam tu juga semua adik-beradik dia tak boleh nak tidur. Esoknya tu dia orang pergi buang semua barang yang ada dalam almari tu. Ialah barang-barang rumah patung yang dia orang buat sebelum ni. Okey, ada satu hari tu hari Jumaat tau. Dan macam biasalah tengah hari je dia memang akan tinggal dekat rumah tu seorang-seorang. Cuma kebetulan pada hari tu ayah dia demam. Katanya ayah dia ni bekerja sebagai supervisor kilang. Kerjanya tu agak berat dan tak boleh nak tinggal. So sebab dia tak boleh nak MC, tengah hari tu dia ambil kesempatan untuk balik ke rumah, berehat jap. Yelah dia kan demam kan, dia balik rumah lepas tu rehat, dia tidur. Dan pada masa tu dia tidur dekat ruang tamu tau, dekat depan TV. Pada masa yang sama, dia ada dekat bilik dia. Dia tengah main, tak tahulah dia main apa dalam bilik dia masa tu. So dalam tengah leka-leka dia tengah main masa tu, tiba-tiba je dia nampak macam kelibat ayah dia masuk ke dalam bilik ayahnya dalam keadaan tergesa-gesa. Katanya kelibatnya tu laju je jalan, tak pandang dia langsung tau. So dia fikir, mungkin ayah dia dah terlambat kot, yelah nak masuk kerja balik kan. Lagipun ayah dia tidur tak pakai baju, dan mungkin dia nak pakai baju lah kot. Sebab tu lah kalau kalut masuk bilik dia kan.
So dia pun sambung main. Tiba-tiba tak sampai 3 minit tau, dia dengar ada bunyi tapak kaki orang berjalan naik ke tingkat atas. Jadi dah dengar bunyi tadi, dia pun berhenti main. Dia tunggu je, dia nak tengok siapa yang naik ke tingkat atas sekarang ni. Yelah kan ayah dia baru je masuk bilik tadi. So siapa je lagi yang ada dekat rumah ni melainkan dia dan juga ayah dia. Masa tu dia tunggu je tau. Katanya masa tu dia macam berani lah sikit. Yelah dia fikirkan ayah dia kan ada dekat bilik sebelah tu. So apa je yang nak ditakutkan kan. Jadi setapak demi setapak demi setapak dia tunggu je. Dan last kali ayah dia muncul dekat depan pintu tau. Ayah dia tadi pandang ke arah dia dan ayah dia cakap yang kejap lagi dia nak masuk kerja balik. Keadaan ayah dia pada masa tu sama macam tadi. Dia tak berbaju. Dia cuma pakai seluar kerja. Dengan mukanya ni macam agak-agak basah sikit. Mungkin baru bangun tidur lepas pergi basuh muka macam tu lah kan. So dia fikir sah, memang ayah dia baru bangun tidur. Ayah dia lalu tu sambil-sambil ayah dia pesan lah. Ya biasalah, macam-macam lah yang ayah akan pesan kan. Lagipun dia duduk rumah tu seorang-seorang. Tapi pesanan ayah dia tu tak masuk langsung tau dalam kepala dia. Dia cuma fikirkan, kalau ini ayah, apa yang lalu tadi? Kenapa macam tergesa-gesa macam angin lalu macam tu? Jadi krik-krik dekat situ sampai sekarang pun dia tak tahu. Okey, ada satu petang, hari yang lain pula. Katanya pada petang tu hujan lebat sangat dengan petir lagi, guruh lagi. Jadi pada masa tu dia berempat ada dekat dalam rumah. Katanya dia ada dekat ruang bawah. Jadi dia, adik dia yang namanya Fah, datu kawan dia yang namanya Rin, dan juga adik kepada kawan dia ni namanya Ida. So dia berempat lah kan. So pada masa ni umur dia dah 12 tahun dah. Adik dia Fah tu pun dah masuk darjah 4. Katanya pada masa tu adik dia dah sekolah sesi pagi. So dah tak seorang-seorang lagi lah dekat rumah. Tak macam 2 tahun lepas. Kakak dia pula dah masuk asrama. Katanya kakak dia dah form 1 pada masa tu. Jadi pada hari tu dengan hujan lebatnya lagi, petirnya lagi kan. So dia ajak kawan dia Rin untuk masuk dapur. Jomlah kita goreng nugget ke apa, lepas tu boleh makan sama-sama kan. Katanya mak dengan ayah dia walaupun dia orang kerja je satu hari, tapi makanan dalam freezer memang selalu penuh. Dia dah budak-budak kan, biasalah. Walaupun dah makan nasi, tapi nak juga benda jajan ke apa. Nak ngunyah je selalu kan. Jadi pada masa tu diorang berdua masuk dapur sebab diorang paling tua kan. Dan diorang bukalah gas. Tunggu minyak panas dulu ni. So dia pun tunggu dalam masa dia tunggu minyak untuk panas tu, tiba-tiba je dia terdengar ada bunyi tapak kaki tau daripada belakang. Diorang dengar memang jelas sangat tapak kaki tu tau. Sebab katanya dekat bahagian dapur diorang tu, diorang alas dengan 3 getah. Jadi kalau siapa-siapa je berjalan memang jelas sangat bunyinya. So sebab dah dengar bunyi prap tadi kan, dia pun tolehlah ke belakang. Dia nak tengok siapa yang berjalan. Dah toleh belakang tadi, tak ada orang pula. Ingatkan dia je yang dengar. Rupa-rupanya Rin yang ada dekat dapur juga pada masa tu, dia pun dengar juga tau. Jadi dia dengan Rin ni saling berpandangan. Masa tu diorang fikir sah budak diorang ni, yang adik-adik diorang tadi kan, saja je nak main segah-segah ni, nak kejut-kejutkan orang. Jadi diorang syak yang kata adik-adik diorang ni ada tengah menyorok dekat belakang dinding. Katanya dinding tu untuk memisahkan antara dapur dengan ruang makan. Jadi diorang berdua tadi pun, dia dengan Rin ni senyap-senyap pergi ke arah dinding tu untuk mengintai, mengendap lah kokok lah diorang tu tengah menyuruk dekat situ kan. Tapi bila dah dijenguk dekat area situ, tak ada orang pun. Diorang tengok keadaan adik-adik diorang tu leka je tengah bermain dengan patung. Tak ada pun tanda-tanda kata diorang bangun untuk datang ke dapur ke pergi mana ke tak. Jadi dia dengan Ida tadi pun macam heran lah kan. Dia pun pergilah ke arah dapur balik sebab nak sambung goreng nugget tadi. So baru je diorang nak masukkan nugget dalam kuali, tiba-tiba dia dengar bunyi tapak kaki yang sama tau. Prap macam tu. So diorang berdua pun toleh ke belakang nak tengok siapa yang datang. Dan tiba-tiba diorang nampak ada seorang budak perempuan berambut pendek dan pakai dress bunga-bunga muncul daripada dinding pemisah tadi tau. Dan dia berjalan macam terhincut-hincut macam tu tau. Tangannya ni macam ada kat dagu macam ni, seolah-olah macam nak sergah diorang ni. Ya kan macam budak-budak yang nak main sergah-sergah orang tu. Tadi saya cakap nama kawan dia Ida kan, nama kawan dia Rin. Adik dia yang nama Ida. Dan kenapa salah ni? Okey, jadi budak perempuan tu mengelilingi dia dan juga Rin sambil-sambil menyeringai.
diorang berdua ni pula seakan-akan macam dipukau tau. Mata diorang berdua ni boleh pergi pandang je ke arah budak tu dan tengok je setiap gerak-geri dia. Dah tu, bila budak perempuan tadi lalu je dekat belakang Rin, tiba-tiba je dia menghilang. So masa tu lah diorang macam tersentak. Dia pandang Rin, Rin pun pandang dia dalam masa yang sama, dan tiba-tiba diorang dengar guruh berdentum kuat sangat, seolah-olah macam kejutkan diorang ni daripada dipukau. Masa tu lah diorang berdua menjerit, lepas tu berlari ke arah ruang tamu dan duduk dekat sana dengan adik-adik diorang. Diorang berdua tak payah cakap lah, memang pucat lesi tau. Adik-adik diorang ni macam pelik lah kan, dah kenapa kakak-kakak diorang ni menjerit-jerit pula. So diorang pun bukalah cerita. Dan last sekali, nugget tak jadi nak goreng, main Barbie pun dah entah ke mana dah. Dah tu, dia fikir-fikir balik. Sebab dia rasa macam pernah nampak tau budak ni. Rupa-rupanya itu adalah budak yang sama yang dia nampak masa dia tertidur. Yang seolah-olah macam pandang ke arah dia tu kan. Dan benda tu berlaku 2 tahun yang lepas. Kalau dulu, makhluk tu muncul masa dia ada seorang-seorang je dengan tidur kan. Tapi sekarang ni, dia dengan kawan dia ada dekat dapur dan makhluk tu muncul. Seolah-olah macam nak berkawan agaknya. Jadi sebenarnya rumah diorang tu memang banyak sangat benda-benda yang misteri. Diorang selalu sangat dengar orang menyapu dekat atas tangga pukul 2-3 pagi tau. Siap dengan batang penyapu tu langkah besi lagi, besi tangga tu kan. Yelah bayangkan pukul 2-3 pagi, lepas tu diorang dengar ketang-keting kan. Dan dia cakap esok pagi tu dia tengok tak adalah bersih pun tangga-tangga tu semua. Dan tangga tu pula macam ada berkapet tau. Tak tahulah, agaknya dia tak pakai vacuum kot. Kau nak pula dia pakai vacuum. Klasik. Katanya 6 tahun diorang tinggal dekat rumah tu dan diorang tak pernah nak ambil pok sangat dengan gangguan tu semua. Mungkin diorang rasa macam tak adalah terganggu sangat kot. Dan dia tak rasa benda tu semua macam memudaratkan dia. Lepas diorang dah keluar daripada rumah tu, ada penyewa baru yang masuk. Katanya penyewa baru masuk ni, dia gangguan yang dia terima lagi teruk tau. Sampaikan diorang boleh nampak penampakan-penampakan yang mengerikan. Dan diorang sendiri pun macam terpaksalah bawa ustaz untuk bersihkan rumah tu. The end. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.